Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Hari ini saya nak react untuk satu video yang dikeluarkan, tak pasti dia baru keluarkan baru-baru ini atau sudah lama, tetapi baru semalam video ini mula menjadi viral di media sosial berkaitan tentang sajak. Jadi kita nak tengok apakah video dia dan kita akan berikan sedikit ulasan berkaitan tentang isu ini. Jom kita tengok video yang dimaksudkan. Try baca. Tak salah kalau kita buat research agama lain kan. Sebab kita tak ada buat apa-apa. Lepas tu orang nak salahkan kita teruk. Lepas kes keluarkan statement daripada Jais keluar statement tu, saya terus dah, saya dah malas dah nak fikir. Saya cakap ni bukan saya nak mengugut ke tak. Secara sumpah demi. Dalam video ni tadi Sajak sebut bahawa bila dia kata bila Jais keluarkan statement membawa maksud ini video yang taklah lama, mungkin barulah, sebab statement Jais ni baru lagi. Statement Jais berkaitan tentang penangkapan tu baru lagi. Sebab kita dapat berita bahawa Mahkamah Syariah telah memberikan satu waran tangkap untuk Sajat disebabkan dia tak dapat hadir untuk proceeding isu kes pakai baju perempuan dalam majlis 3 tahun lepas, tak silap saya. Nama saya, sumpah demi nama saya, nama ayah saya, nama mak ayah saya dah tak nak menjadi orang Islam. Dia bersumpah dengan nama dia, nama mak ayah dia. Okey, kita dengar dulu. Saya dah tak nak. Saya keluar pada agama Islam. Itu lebih afdal. Saya tak main, saya cakap betul. Mereka yang buat saya jadi saya nak keluar pada Islam. Saya tak main. Saya cakap betul. Mereka yang buat saya nak keluar daripada agama Islam. Mereka buat saya lebih jauh pada Islam. Dengan benda macam ni, diorang buat saya, mungkin diorang ingat diorang boleh bagi iktibar. Bukan. Saya lebih takut dan saya rasa lebih baik saya keluar pada agama ini. Sebab saya lahir pun adalah Islam. Dan saya ikut je apa yang mak saya ajar yang saya buat. Rupanya Okey, itu video yang berdurasi lebih kurang 1 minit. Jadi apa yang kita boleh bincangkan ataupun react untuk video ni? Yang pertama, kes yang dia kena ni, Sajat kena ni, dia bukan nak kata kes kecil sangat, tak juga. Nak kata kes besar sangat, tak juga. Tapi kes ni dah masuk mahkamah lah. Kes baju kurung. Hang laki, hang pakai baju kurung. Tapi cuma dia duk petikai, dia perempuan. Sebenarnya saya tak tahu yang tu isu tu. Tapi isunya benda ni kat mahkamah. Bukannya benda ni dekat luar. Jadi benda mahkamah punya urusan. So sepatutnya Sajat kena urus dengan mahkamah lah dengan isu ni. Dia tak boleh lari sana lari sini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dakwa bahawa dia mengaku sendiri bahawa dia keluar Islam. Dia kata saya nak keluar Islam, tapi dia kata saya keluar Islam. Maksudnya dia istiharkan diri dia untuk nak keluar daripada agama Islam. Perbuatan menyebutkan sama ada dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Bukan kita nak hukum apa, tapi daripada zaman sekarang ni hukum mengeluarkan seorang itu daripada Islam atau dalam Islam ataupun luar daripada Islam, yang tu masih tertakluk kepada
bidang kerja ataupun bidang kuasa mahkamah syariah. Awak tak boleh kata saya keluar daripada agama Islam. Jadi kemudian lepas tu ingat awak dah terus keluar pada agama, jadi awak tak ada kaitan dengan agama. Tidak. Awak masih lagi berada di bawah undang-undang syariah, mahkamah syariah. Jadi tetap anda akan ditentukan oleh pihak mahkamah. Dan bukan kita orang awam ini yang akan tentukan. Disebabkan para ulama' sendiri juga berbeza pendapat berkaitan tentang lafaz seseorang yang sengaja ataupun yang tidak sengaja ataupun lawak-lawak menyebutkan tentang dia keluar daripada agama Islam. Adakah lafaz itu boleh membawa dia keluar daripada agama ataupun tidak? Dan kita kena tahu juga daripada sudut perkembangan institusi agama pada zaman sekarang yang pasti berbeza pada zaman dahulu. Iaitu pada zaman sekarang, satu keputusan itu tidak boleh dikeluarkan melainkan dikeluarkan kepada badan yang berautoriti. Dalam kes ini adalah mahkamah syariah. Mahkamah syariah yang boleh tentukan sajak ni dia dah keluar agama ataupun tak keluar agama. Tapi kajian library menunjukkan bahawa sebahagian besar para ulama' mazhab Syafi'iyah menyatakan bahawa ucapan seperti mana yang dikeluarkan oleh sajak ini adalah ucapan yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Pun begitu saya melihat yang perkara yang ketiga. Yang saya lihat ialah dia mendapat tekanan yang cukup berat. Tapi kita kata tekanan ini juga sebenarnya ia berlaku disebabkan keadaan seseorang yang sering melakukan kontroversi. Bukan saya nak kutuk saja atau sebagainya, tak. Tapi saya nak kata daripada sudut keadaan selebgram dan terutamanya orang-orang yang kita kata public figure ni. Antara jalan nak bagi mereka lebih famous adalah dengan mencipta kontroversi. Mencipta kontroversi. Tapi kita kena tahu bahawa ketika awak mencipta kontroversi, awak akan dapat satu isu, iaitu tekanan demi tekanan. Jika awak boleh untuk menerima tekanan itu, awak kata, biarlah, aku suka hati aku lah, yang penting bisnes aku jalan. Jadi anda akan terus positif untuk melakukan kerja. Tetapi sampai ke satu tahap, anda membuat kontroversi demi kontroversi sampai tahap anda depres. Sampai tahap tertekan yang begitu amat. Depression. Sehingga akhirnya anda tidak dapat menahan keadaan seperti itu. Kadang-kadang orang kata, ini isu baju kurung je kak. Ataupun ini baju kurung je bang. Pergilah mahkamah settle. Sebenarnya bila dia dapat surat mahkamah pun saya ingat kita tahu bahawa orang yang dapat surat mahkamah, tak kira kecil ke besar ke, dia pasti akan depres. Dan depres itu adalah kesan daripada perbuatan diri dia. Dan perkara yang seterusnya yang saya nak tekan di sini adalah pada isu sajak kata disebabkan jaiz lah, disebabkan tindakan mereka menyebabkan dia rasa takut, disebabkan menunjukkan bahawa agama ini dia tak baik dan sebagainya, sejauh daripada agama. Kenyataan-kenyataan seperti ini perlu dihalusi semula. Disebabkan orang-orang seperti itu hanya menjalankan kerja-kerja mereka sahaja. Jika mereka didapati membuat kerja yang keterlaluan di luar daripada bidang, kita ada badan-badan yang berwajib yang boleh mengawal hal-hal berkenaan. Kita katakan contoh pihak jaiz buat masalah tanpa sajat ke, dia buat dia tekanan perasaan kepada sajat ke, maka pihak sajat boleh saman, boleh dakwa benda itu. Itu yang berlaku dalam negara yang ada undang-undang. Jadi kita tak boleh kata sebab jaiz lah maka aku jadi begini. Tak boleh seperti itu. Demikian jugalah pada hari ini nak kata sebab netizen lah aku jadi macam ni. Netizen satu hal memang boleh tahan juga kan. Buat pembulian dalam media sosial ni, satu undang-undang kena buat betul-betul dan perlu dilaksanakan betul-betul untuk menjaga keadaan pembulian di online ni. Itu satu perkara yang perlu dititikkan berat juga. Tapi kita tahu bahawa kontroversi itu telah diketahui daripada awal lagi oleh usahawan kosmetik ni. Maka dia dah tahu bahawa apa yang dia buat itu pasti tidak akan disukai oleh netizen. Kemudian dia buat repetition. Maka akhirnya menyebabkan
kebencian ataupun haters tu makin ramai sehingga dia tak mampu untuk mengawal depression ini. Akhir kalam saya untuk semua sahabat-sahabat saya, termasuk diri saya sendiri, termasuk semua orang yang mungkin tersilap langkah di dalam mengambil jalan di dalam agama. Ingat Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah Ta'ala kata apa? Wahai hamba-hambaku yang telah melampau. Dia melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Sepatutnya diri dia tak buat macam tu, tapi dia melampau batas terhadap diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia ampunkan semua dosa dan dia ini sangat mengampunkan dosa. Tuhan yang begitu sangat murah untuk mengampunkan dosa hamba-hambanya. Jadi kita pastikan kalau kita tersilap melakukan apatah lagi perbuatan syirik ni, atau bukan perbuatan syirik, maksudnya perkataan murtad seperti ini. Perkataan murtad boleh menyebabkan kita keluar daripada agama, memang keluar daripada agama. Oleh itu kita istighfar, sebut semula jaddidu imanakum, perbaharui semula iman kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain juga, bila kita dengar sajak kata dia nak keluar daripada agama, janganlah kita syok, janganlah kita suka sangat, disebabkan keluar daripada agama seorang Muslim ini sangat mendukacitakan Muslim yang lain. Wallahu ta'ala alam, semoga kita dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.